Kenapa PAS tidak bertanding di Sabah? Ahli kita, saya turun ke Sabah semalam. Bertemu dengan pimpinan. Memahami kekecewaan, kesedihan. Tetapi kita melihat kepada agenda yang besar. Presiden mengeluarkan satu kenyataan. Alhamdulillah, seluruh jentera parti akur, termasuk seluruh pimpinan petugas di Sabah akur pada keputusan parti kerana melihat kepada agenda besar. Jangan kita terperangkap dengan agenda musuh supaya kita bertanding, akhirnya pecah dan mereka akan mencapai kemenangan. Kita berjaya mengelak perangkap yang dipasang oleh musuh. Presiden menyatakan bahawa kita buat keputusan demi mengelak perpecahan yang menyebabkan kita akan hilang peluang bagi mencapai kemenangan. Terkadang kita terpaksa tunduk kepada suatu keputusan besar. Sedikit pengalaman saya nak berkongsi. Tidak banyak tempat saya berkongsi cerita ini. Menghadapi pilihan ke-12. Pada waktu itu, PAS kita berada dalam perikatan, dalam barisan alternatif. Dalam Pakatan Rakyat. Kita mengagih jumlah kursi berdasarkan parti-parti yang ada. Bilangan kursi. Bukan di mana kursi itu. PAS dapat berapa, PKR berapa, DAP berapa. Salah satu kursi itu, kursi yang dituntut oleh PKR, pada asasnya, kursi itu berada di Kelantan. Parti buat keputusan, kita tak boleh serah kursi di Kelantan kerana kursi ini kursi yang kita pasti menang. Data yang kita ada. Rakan kita PKR pada waktu itu, dia kata tak kisah asal jumlah, kami nak jumlah yang cukup. Akhir kita swap, kita tukar. Kelantan tukar dengan Pahang. Kelantan tukar dengan Pahang. Don kita di Kelantan kekal pada PAS, don PAS di Pahang tukar kepada PKR. Tentulah pimpinan di peringkat kawasan tak boleh tengok, tak nampak. Pimpinan negeri pun tak nampak. Pimpinan pusat saya tahu. Maka kerana itu kita tukar. Ya. Akibatnya, tentulah rakan kita di Pahang tak puas hati. Kenapa kami diberi? Kita kata, daripada kita beri kursi yang kita menang, maka kita kena pertahankan kursi yang kita yakin menang. Tetapi, apa yang berlaku? Berlaku tak puas hati, keluar parti, hantar jadi calon bebas. Bertanding di calon bebas, hilang deposit. Itu tak apalah. Parti, kawasan sebut pecah. Sebab yang keluar ialah pimpinan tertinggi kawasan. Tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat semua, akhir jadi DAP semua sekarang. Yang keluar tu DAP sekarang. Sebab itu kadang-kadang keputusan penting besar begini, kita dengar dan kita patuh. Keputusan strategi yang tak semua kita boleh maklum kepada ahli-ahli kita. Dalam peristiwa peperangan Zatus Salasin, sahabat tak puas hati bila Nabi melatih Amr bin As jadi panglima tentera. Kan dia baru masuk Islam dalam 6 bulan baru. Sedangkan bersama tentera dia ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar Al-Khattab. Tiba-tiba Nabi lantik Amr bin As. Bergerak tentera pertama 200 orang. Sewaktu nak bergerak, Nabi SAW memakai pada kepala Amr bin As satu ikatan kain. Pergilah kamu dan bawa balik kemenangan. Dan bawa balik kekayaan khazanah, rampasan perang sebagai tanda kemenangan. Amr bin As bertolak. Sampai tengah malam, di kawasan yang sangat sejuk, Zatus Salasin utara, sangat sejuk. Madinah ni kita fahamlah kalau waktu sejuk, dia sangat melampau sejuk. Tentera-tentera mencadang untuk mengunggun api bagi mengurangkan kepanasan, memanaskan badan masing-masing.
Lalu Amr kata, jangan siapa-siapa yang gua api. Siapa-siapa yang gua api, aku akan campak di dalam api. Masing-masing senyap. Umar Al-Khattab tak puas hati. Umar datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tentera kita kesejukan. Kenapa panglima tentera tak benarkan kita unggun api? Nanti tentera kita kesejukan. Apa kata San Abu Bakar? Ya Umar, dia ketua, patuh. Dia ketua kita, Nabi lantik dia. Tanggungjawab kita patuh kepada keputusan dia. Umar pun senyap. Umar tak kata aku pun setuju dengan kau juga. Tak patut panglima tentera kita buat macam ni. Bagaimana kalau kita tubuh cawangan baru? Abu Bakar menenangkan yang tak puas hati. Tanggungjawab pemimpin meredakan kepanasan, menyelesaikan masalah, menunduk perkara-perkara yang sengaja disebar oleh musuh di pedalaman dan peluar. Tanggungjawab pemimpin bukan menimbulkan kekeliruan, bukan menimbulkan kekecohan, bukan menimbulkan rasa tak puas hati. Sebaliknya, pemimpin meredakan keadaan. Akhirnya, mereka tidur sepanjang malam dalam keadaan kesejukan. Pagi besok bila bangun tidur, panglima tentera merasa pakaian dia bermimpi paksa mandi hadap besar. Dia bawa kepadanya air. Dimasukkan tangan dia, sejuk sangat. Lalu dia bertayamum. Dia tidak mandi hadap besar. Sahabat-sahabat rasa, kenapa tak mandi air ada? Tayamum bila tak ada air. Ni air ada. Kenapa bertayamum? Apakah kata dia ketua kita? Sampai waktu sembahyang subuh, dia menjadi imam sembahyang subuh. Makmum masing-masing kata, mana boleh tayamum jadi imam? Kita berwuduk. Dan kita belajar kaedah fiqh. Kalau dia yang berwuduk, ada yang bertayamum, yang berwuduk tu jadi imam. Tapi dia imam. Mereka mengadu, ya Abu Bakar pasal apa? Waktu dia ketua kita. Patuh. Besok berlaku peperangan. Alhamdulillah. Serangan kali pertama di waktu musuh belum bersedia, menyebabkan musuh bertempiaran lagi. Dan sebahagian harta rampasan perang dapat dirampas. Sebahagian tentera mengejar musuh. Dan musuh lari ke suatu jalan. Ya. Tiba-tiba Amr bin As kata, berhenti. Berhenti semua. Mari kita balik ke Madinah. Keputusan yang sangat tidak disetujui oleh sebahagian besar tentera Islam. Kenapa kita tak teruskan serangan? Kalau kita terus, kita pasti mencapai kemenangan besar, kata mereka. Kata Amr, tidak. Berhenti. Mari kita balik ke Madinah. Ada orang tanya, kenapa tak letak dia calon di Sabah? Letak dia 10. Ini kekuatan parti kita. Syiar kena ada. Berdaya lepas kena naik. Walaupun hilang deposit. Saya kata, patuh sebab dia presiden kita. Tuan-tuan, balik ke Madinah, sahabat-sahabat tu berjumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami tak puas hati panglima tentera dengan 2-3 perkara ni. Nabi panggil Amr bin As. Pertama, kenapa kamu tak benarkan tentera unggun api? Sedangkan kamu tahu tentera dalam kesejukan. Dia kata, ya Rasulullah, aku tahu geografi tempat medan perang Zatus Salasin. Kita berada satu bukit, ya Rasulullah. Musuh kita berada di bukit sana. Kalau kita unggun api,
Musuh tahu di mana kita berada dan musuh tahu berapa ramai jumlah tentera kita. Sebab itu aku tak benarkan orang api supaya musuh tak tahu kehadiran kita. Kata orang Kedah, awak tak beritahu. Awak tak abang. Mereka tak mai. Nak abang macam mana? Tuan-tuan, di medan perang hanya ada arahan, bukan hanya ada mesyuarat. Di saat perang hanya patuh arahan, bukan waktu kita mesyuarat nak ambil keputusan, kecuali dalam perkara yang sangat penting. Kalau buat mesyuarat, akan dia kata saya setuju unggun api. Kata kumpulan ni, cawangan ni kata saya rasa tak setuju, saya setuju ketua. Ya. Kata AJK kawasan, 2 orang, saya setuju pandangan pembangkang, kita unggun api. Ni nak perang ke nak mesyuarat ni? Ya. Bila api tengah membakar, keputusannya ialah arahan. Jadi oleh kerana itu, dalam perkara ini, kita kadang-kadang kesabaran kita sebenarnya memang hebat, diuji berkali-kali. Sebab itu Allah Ta'ala mendahulukan sabar daripada sembahyang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah sebut sabar dulu, baru Allah sebut sembahyang. Walaupun sembahyang tu penting, tapi Allah sebut wasta'inu, minta tolong pada Allah dengan sabar dan dirikan sembahyang. Bahkan Allah Ta'ala mendahulukan sabar daripada takwa pada Allah.